Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1363. Antara paparan utama. Kaya berbilion untuk Melayu, saya setuju, kata Anwar. Pendakwaan versus penafian. Media mana bawa suara syaitan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan bekas timbalannya Datuk Seri Anwar Ibrahim saling cabar-mencabar berhubung harta yang masing-masing didakwa kumpul. Senario ini dilihat semakin rancak sejak Tun Dr. Mahathir Mohamad mengemukakan saman fitnah terhadap Anwar Ibrahim dengan menuntut ganti rugi 150 juta ringgit berhubung ucapan Perdana Menteri itu di Kongres Nasional Khas Malaysia Madani pelaksanaan sebuah idealisme pada 18 Mac lalu. Tun Dr. Mahathir mendakwa ucapan Anwar membawa maksud beliau membolot harta untuk keluarga dan kehilangan harta. Aset atau saham orang Melayu adalah berkait dengan harta, aset atau saham milik keluarganya. Presiden Keadilan itu kata Tun M telah membuat tuduhan berat yang membawa maksud kononnya beliau adalah seorang yang bersifat perkauman. Menurut bekas pengerusi bersatu itu, kenyataan berkenaan turut bermaksud beliau individu yang mempunyai kekayaan dalam lingkungan berbilion-bilion membawa wang tersebut keluar negara dan mengelak untuk membayar cukai. Katanya kenyataan Anwar bahawa beliau hanya membincangkan soal rakyat selepas kehilangan kuasa adalah tidak benar yang bertujuan menjatuhkan imejnya. Tun Dr. Mahathir menegaskan semua kenyataan berkenaan menimbulkan persepsi buruk dan mencalarkan imejnya sebagai negarawan yang mempunyai reputasi sebagai ahli politik dan pemimpin yang disegani di Malaysia dan di dunia. Saya menafikan segala tuduhan mengenai pembolotan harta untuk keluarga dan anak-anak. Hakikatnya semua anak saya adalah individu yang berjaya dalam perniagaan tanpa campur tangan saya dan salah guna kuasa daripada saya sebagai Perdana Menteri. Hakikatnya hingga kini saya tidak pernah dituduh atau dihukum atas apa-apa kesalahan membabitkan salah guna kuasa dan salah guna wang sama ada semasa atau selepas berkhidmat sebagai Perdana Menteri, tegasnya. Selain ganti rugi am sebanyak 50 juta ringgit dan ganti rugi tauladan 100 juta ringgit, Tun Dr. Mahathir turut menuntut perintah agar Anwar dengan serta-merta menarik balik serta memadamkan kesemua kenyataan tersebut serta mengemukakan permohonan maaf secara bertulis kepadanya. Namun, Anwar seolah-olah tidak gentar dengan saman tersebut. Beliau terus mengulangi dakwaannya terhadap Tun Dr. Mahathir dan cabarannya supaya mendedahkan segala aset dimiliki diri serta keluarganya. Sebab itu, saya tanya Tun Dr. Mahathir, Tun Daim Zainuddin yang kaya bilion-bilion, tidak mengapa kalau mahu berjuang untuk Melayu, saya setuju. Tetapi harta kamu yang berbilion-bilion, anak ada pesawat, ada kapal, ada band di luar negara. Wang itu semua bawa balik bagi kepada orang Melayu di Malaysia. Baru betul kamu pejuang. Gesaan itu belum dijawab. Saya minta jawab berapa bilion dia ada, daripada mana dia dapat kekayaan itu, pulangkan balik wang itu ke Malaysia ini, bidasnya lapor berita harian. Beliau berkata demikian berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Sembilan dan Malaysia Madani di Wisma Majlis Bandaraya Seremban MBS baru-baru ini. Anwar juga menempelak pihak yang menuduh bahawa beliau selaku Perdana Menteri dan timbalannya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengkhianati Melayu dan mengedepikan hak mereka di tanah air sendiri. Ada yang usul dari tokoh Melayu, Tun Tan Sri heboh mahu jaga Melayu. Melayu sudah habis. Anwar tak boleh harap dah. Ahmad Zahid tak boleh pakai. Tetapi saya tanya mereka, yang kita khianat ini apa? 6 bulan ini yang khianat apa? Saya bagi hak bahasa Melayu, keistimewaan Melayu, projek untuk Melayu sebab kita pertahankan dasar sedia ada, tegasnya. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata kerajaannya meneruskan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa, Jana Wibawa, untuk membantu kontraktor Bumiputera biarpun ada perkara dipertikaikan. Jana Wibawa untuk Melayu kita tetap agihkan. Kita ambil tindakan sebab apa? Projek untuk Melayu diberi kepada China, projek untuk Melayu disakau duitnya. Tebatan banjir kita dapat jimatkan, laksana dengan teratur, kita jimatkan 2 bilion ringgit dan kita tambah. Projek di Kota Tinggi dan Batu Pahat di Johor, di Sungai Golok di Kelantan pun ada, katanya seperti dipetik.
Susulan kenyataan Anwar itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mencabar agar beliau mendedahkan kekayaan dimilikinya ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri antara 1993 hingga 1998. Saya hairan dengan tindak tanduk Anwar sejak akhir-akhir ini. Konon ramai pemimpin dahulu kaya kerana rasuah dan dia punya berpuluh kotak berkenaan tuduhan ini. Kalau sudah ada, dedahlah dan charge di mahkamah, ciapnya di Twitter. Menerusi ciapannya, beliau mencabar Anwar supaya mendedahkannya di mahkamah. Tak payahlah menyuruh saya buat deklarasi kekayaan saya kerana kononnya Anwar tahu dia punyai banyak kotak dokumen yang kononnya penuh maklumat berkenaan kekayaan saya. Di mahkamah tunjuk bukti yang ada pada Anwar akan kekayaan saya. Dengan itu pengisytiharan tentang kekayaan saya akan diketahui dunia. Jika kita teliti ucapan Anwar sejak beliau dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998, beliau hanya berhenti mengecam Tun Dr. Mahathir ketika bekas Perdana Menteri ke-7 itu menjadi pengurusi Pakatan Harapan. Anwar juga berdiam diri sehingga Tun Dr. Mahathir mula memperlekeh Pakatan Harapan sejak beliau menubuhkan Parti Pejuang Tanah Air, Perjuang. Katanya ramai orang Melayu tidak menyukai parti yang komponen di dalamnya ada DAP. Namun selepas Perjuang kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15 lalu dan Pakatan Harapan bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional, GPS dan GRS yang sebelum ini memusuhi DAP, Tun Dr. Mahathir menukar nada lagunya kepada cerita Karut Marut bahawa kerajaan perpaduan menolak Perlembagaan Persekutuan. Beliau kemudian menyeru agar orang Melayu menentang kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim kerana dakwanya Anwar menentang pelancaran proklamasi Melayu. Apabila kerajaan menghalang pihak lain melancarkan proklamasi ini, ia mengkhianat janji dalam perlembagaan negara. Sebab itu orang Melayu patut tentang kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, katanya di petik media. Dalam ucapan Anwar pada 18 Mac itu, beliau tidak menyebut nama individu yang dikatakan hanya sedar dan mengeluh tentang nasib orang Melayu selepas hilang tampuk kuasa. Anwar dalam ucapannya turut mengingatkan individu tersebut supaya berhenti memperbodohkan rakyat dengan cerita kononnya kuasa dan hak Melayu semakin lemah di bawah kerajaan hari ini. Menyeru orang Melayu supaya menentang kerajaan perpaduan itulah isu yang menjadi api dalam sekam permusuhan antara Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Api permusuhan itu semakin marak apabila pembenci tegar Pakatan Harapan iaitu Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan turut menyokong proklamasi Melayu. Hari ini kita menyaksikan Melayu cuba diperbodohkan menerusi pendekatan pecah dan perintah. Kalian semua mampu berfikir dengan bijaksana, jadi buatlah pilihan yang tepat demi kesejahteraan bangsa dan kemajuan negara. Minggu lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendedahkan pegawai penyiasatnya perlu memenuhi citarasa Timbalan Pendakwa Raya DPP bagi memudahkan tindakan pendakwaan di mahkamah. Timbalan Pengarah Bahagian Perundangan dan Pendakwaan SPRM, Datuk Wan Shahrudin Waladin berkata, keistimewaan dalam penyiasatan kes rasuah SPRM ialah perbincangan antara pegawai penyiasat dan pihak pendakwaan yang bermula sejak di peringkat awal lagi. Bagi kes membabitkan elemen secara rasuah, ia adalah satu proses yang panjang dan perlu dibuktikan sejak awal terjadi hingga ke akhir kejadian. Disebabkan itu, katanya dalam kes tertentu khususnya membabitkan kes berprofil tinggi, tempoh penyiasatan dan pendakwaan akan mengambil masa yang panjang. Pegawai siasatan akan meminta nasihat daripada DPP bagi mendapatkan pandangan serta hala tuju penyiasatan yang akan lebih memudahkan pihak pendakwaan. Hasilnya, dapatan siasatan akan lebih bermutu serta memenuhi citarasa pihak pendakwaan. Yang paling utama, pendakwaan tidak boleh hidup tanpa siasatan yang bagus, katanya dalam satu artikel yang dikeluarkan di laman web SPRM 3 Mei. Wan Shahrudin berkata dalam kes pendakwaan rasuah, ia tidak boleh disamakan atau dinilai seperti kes-kes jenayah lain kerana terdapat dua kekangan utama yang perlu ditangani secara khusus iaitu saksi dan proses rasuah itu berlaku. Bagi saksi kes rasuah, beliau berkata ia berbeza berbanding kes jenayah lain seperti kes bunuh, rogol atau rompak kerana saksi kes rasuah akan memberikan keterangannya yang terbaik di mahkamah untuk memastikan tertuduh mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Dalam kes bunuh atau rogol, saksi berkemungkinan terdiri daripada keluarga atau rakan mangsa yang sepenuh hati menentang perbuatan tertuduh. Tetapi dalam kes rasuah boleh dikatakan 99% membabitkan dua pihak yang saling mendapat keuntungan daripada pelakuan rasuah itu, win-win situation. Saksi-saksi juga kebanyakannya mempunyai hubungan yang rapat dengan tertuduh, contohnya rakan sekerja, pegawai bawahan atau rakan perniagaan kepada tertuduh, katanya. Beliau berkata saksi yang menjadi pihak yang berkepentingan dengan tertuduh juga mempunyai potensi untuk berpaling tadah atau enggan bekerjasama dalam perbicaraan. Wan Shahrudin berkata kekangan kedua dalam pendakwaan rasuah adalah jenayah itu tidak bersifat one-off, sebaliknya mempunyai proses atau sistemnya tersendiri atau berterusan khususnya dalam kes-kes besar. Misalnya dalam kes rasuah berkaitan sesuatu projek, perbuatan meminta wang berlaku pada tahun 2018
iaitu ketika projek belum ditawarkan, manakala perbuatan menerima wang pula berlaku pada 2020 iaitu ketika projek berjalan, katanya. Bagi mengelirukan penyiasatan, penerima dan pemberi suapan mungkin menukar perbuatan rasuah itu kepada pinjaman, hadiah, sumbangan atau seumpamanya bagi mengelirukan penyiasatan. Malah terdapat juga kes di mana suspek masih menerima sogokan menggunakan jawatan atau kedudukannya terdahulu disebabkan pemberi rasuah masih terhutang budi dengan projek-projek yang sudah diberikan. Dalam hal ini, pihak penyiasat dan pendakwaan perlu mengambil kira semua proses ini dengan teliti termasuk mengesan elemen secara rasuah agar dapat dijadikan bukti yang kukuh di mahkamah kelak, katanya. Jelas tiada pendakwaan terpilih dalam isu melibatkan pertuduhan kes program Jana Ekonomi pemengkasaan kontraktor Bumiputra Berwibawa Jana Wibawa. Seperti mana yang dikatakan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Sebaliknya, tegas Azam, SPRM menjalankan siasatan secara profesional dan bergantung kepada aduan dan maklumat yang diterima. Apabila kita terima satu aduan dan maklumat serta ia mengandungi unsur-unsur kesalahan jenayah terutama sekali di bawah akta kami, maka siasatan akan dijalankan. Kita bukan alat mana-mana parti politik dan sebagainya. Kita menjalankan siasatan berdasarkan kepada keterangan yang ada. Jadi tiada pendakwaan terpilih dalam isu ini, katanya dalam kenyataan sebelum ini. Sebelum ini, Presiden Parti Bumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mendakwa parti itu menjadi mangsa pendakwaan terpilih selepas Ketua Penerangannya, Datuk Wan Saiful Wanjan didakwa atas dakwaan rasuah RM6.9 juta di Mahkamah Session di Kuala Lumpur. Malah pada 9 Mac lalu, Mahyadin mengesahkan beliau akan berdepan 7 pendakwaan masing-masing di Mahkamah Kuala Lumpur dan Mahkamah Shah Alam. Anda nilailah sendiri antara pendakwaan terpilih dan bermotifkan politik seperti mana yang didakwa atau pendakwaan yang tidak boleh hidup tanpa siasatan yang bagus. Malaysia menjunjung kedaulatan undang-undang malah termaktub dalam prinsip rukun negara yang disanjung tinggi. Heret mereka yang korup tanpa kompromi, mereka yang mengkhianati amanah rakyat dan negara wajar dihukum. Penafian boleh dibuat oleh semua orang tetapi keadilan perlu ditegakkan di bumi berdaulat. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Proklamasi Melayu yang ditaja Tun Dr. Mahathir Mohamad perlu disokong kerana Melayu tergugat dan yang menggugat Melayu ialah DAP. Kata penyokong agenda ini, musuh Melayu sekarang ialah DAP kerana kononnya parti itu ekstrim terhadap Islam dan mencabar hak kaum Bumiputra dalam perlembagaan. Strategi politik mereka yang mahu menguasai negara dengan memancing Melayu menjadi alat sementara waktu sebagai Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Menteri Besar dan Ahli Majlis Kerajaan Negeri, Datuk Bandar dan lain-lain bagi memancing kuasa. Dakwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam kenyataannya. Agenda proklamasi Melayu ditolak oleh pemimpin Pakatan Harapan. Malah Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dengan terus terang menolaknya. Saya kurang setuju proklamasi Melayu bukan sebab saya anti Melayu sedangkan saya juga berbangsa Melayu. Tetapi saya bimbang Melayu telah diheret kepada kancah politik berorientasikan kebencian, permusuhan, agenda pribadi dan dendam kesumat yang tiada berkesudahan. Paling saya bimbang ialah agenda Melayu hanya diiktiraf ianya satu agenda apabila aku yang menetapkannya, tegasnya dalam satu kenyataan di Facebook beliau. Secara tersirat, Mujahid bimbang agenda Melayu itu ditentukan oleh kumpulan yang jelas membenci kaum lain di negara ini walaupun tidak mengaku mempunyai sifat sedemikian. Abdul Hadi terus mempertahankan pendiriannya menerusi tulisan yang bertajuk Rasulullah SAW Teladan Perpaduan Umat yang diterbitkan oleh Harakat Daily pada 8 Mei lalu. Kaum Melayu dipermain-mainkan dan ditipu secara terang-terangan dalam kejahilan serta kelalaian mereka. Mangsa kejahilan tersalah langkah politik menghidapi penyakit rasuah, mengalami keruntuhan moral dan lain-lain penyakit dalam keadaan mereka berpecah dalam perkara cabang agama, fahaman politik, perebutan pangkat dan harta. Jangan biarkan kuasa politik yang masih ada ini terlucut kerana jahil dan leka, kerana kuasa politik memayungi segala perkara yang lain, kata Abdul Hadi. Beliau menyeru supaya keadaan ini diselamatkan dengan perpaduan bangsa Melayu Islam yang katanya seperti mana Rasulullah SAW memulakan dengan perpaduan bangsa Arab. PAS menyokong usaha permulaan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menemukan para pemimpin Melayu, para ilmuwan, parti politik, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan orang-orang yang berpengaruh, ujarnya. Beliau menuduh pihak yang menolak agenda proklamasi Melayu melakukan tindakan matlamat menghalalkan cara. Ketepikan mereka yang tenggelam dalam mengejar apa sahaja cita-citanya sehingga matlamat menghalalkan segala cara dan menyerang tokoh-tokoh Melayu secara peribadi yang berjaya dalam politik, ekonomi, akademik dengan berbagai-bagai ungkit-mengungkit dan sindiran, tegasnya. Abdul Hadi juga mengulangi dakwaan bahawa bukan Melayu adalah penyakau dan perasuah. Beliau juga mensyaitankan media.
Pada masa yang sama, mereka itu bersekongkol dengan kalangan yang nyata bukan Islam dan bukan Melayu yang paling besar dan banyak penyakaunya, paling ramai yang kaya raya menjadi penyumbang dan penerima rasuah. Bahkan turut bersamanya kalangan yang ekstrim politiknya terhadap Islam dan Melayu, kalangan media yang membawa suara syaitan yang menggoda orang Melayu dan kalangan ilmuwan yang otaknya diletak ke dalam perut. Mereka melompat laksana kera yang bergayut di mana pokok yang lebat buahnya termasuk buah beracun dan memabukkan dakwanya. Selain itu, Abdul Hadi juga menghina umat Islam Melayu kerana menganggap mereka bangsa yang mundur. Umat Islam Melayu yang mundur wajib bersatu dengan kembali semula kepada Islam. Semua bangsa yang penganut Islam paling layak memimpin dunia. Inilah perkara yang sangat ditakuti oleh musuh Islam kerana kedengkian mereka terhadap Islam, bukan kerana mencari kebenaran, katanya. Kita tidak tahu daripada sudut apa kemunduran orang Melayu Islam itu. Adakah kerana mereka mengamalkan politik majmuk maka mereka dianggap mundur? Lebih dahsyat lagi, adakah menyokong pemimpin yang memerangi rasuah itu mundur? Benar, orang yang beriman itu bersaudara dan wajar didamaikan. Justru, jawab dengan jujur. Adakah mencemuh media sebagai pembawa suara syaitan dan mengejek mereka yang tidak sehaluan dengan pendirian PAS seumpama kera satu kaedah baru dalam perdamaian? Apa akan jadi kepada orang Melayu Islam jika setiap kali mahu bangkit untuk melawan segala bentuk kebejatan, mereka ditarik untuk kembali mengamalkan asabiah kerana kononnya tergugat keislaman dan kemelayuannya? Siapa sebenarnya yang tenggelam dalam kejahilan dan kelalaian akibat dendangan nyanyian bigotry dan perkauman? Orang Melayu Islam wajar menolak sebarang bentuk asabiah. Benar, Rasulullah SAW teladan perpaduan umat. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyisihkan umat baginda berdasarkan kaumnya, budayanya atau fikrah politiknya. Justru untuk menteladani Rasulullah SAW, jauhilah prasangka buruk terhadap orang lain walaupun mereka tidak sama dengan kita. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.